Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua yang saya amat hormati semua, kita dikejutkan hari ini dengan berita kononnya ada saja desas-desus kabar angin lah ingin menumbangkan kerajaan yang ada hari ini, ingin menumbangkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu terdapat satu lagi kejutan besar, berita susulan, di mana berkaitan dengan proklamasi orang Melayu, di mana beberapa pemimpin daripada kerajaan sendiri yang menyimpulkan proklamasi Melayu itu adalah satu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan, menurut salah satu pemimpin dari kerajaan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua yang saya amat hormati semua, menurut seorang pemimpin dari kerajaan menyimpulkan perjumpaan ataupun pakatan mahzab di antara Hadi Awang dan Tun Dr. Mahathir itu adalah salah satu gerakan yang akan memporak-porandakan kerajaan Malaysia ataupun menggulingkan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, akhirnya apa yang mengejutkan di sini, menerusi kenyataan dari seorang lagi pemimpin ataupun bos besar dari kerajaan, yaitu pengerusi Pakatan Harapan Kedah. Ini berkaitan dengan Tun Mahathir dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang. Menurut Mahfuz Omar, setelah kemunafikan politik Tun Mahathir Abdul Hadi, kata Mahfuz. Wow. Bagi saya ini pasti satu kejutan besar kepada Hadi Awang dan Tun Dr. Mahathir. Dan ini akhirnya respon dari pengurusi PH Kedah berkaitan dengan proklamasi orang Melayu yang diasaskan Tun Dr. Mahathir. Berkaitan dengan proklamasi orang Melayu yang diasaskan oleh Tun Mahathir dan disokong oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, hanya menyerlahkan kemunafikan politik kedua-dua pemimpin berkenaan. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, Datuk Mahfuz Omar berkata, pendirian kedua-dua tokoh tersebut dalam isu orang Melayu tidak konsisten apabila mereka membuat kenyataan kontroversi berhubung hak orang Melayu. Menurutnya, tidak mustahil apabila sampai kepada satu peringkat, kedua-dua pemimpin itu menggunakan agama dan bangsa untuk kepentingan politik mereka. Nah, saudara-saudara, persoalan yang timbul hari ini daripada ramai orang, daripada netizen, adakah proklamasi orang Melayu itu benar-benar adalah satu pakatan ataupun satu gerakan untuk memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan orang Melayu, bangsa Melayu, ataupun hanyalah bermotifkan kepentingan diri ataupun politik semata-mata dengan bertujuan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalan ramai orang. Jadi dalam artikel ini, saya ingin mengingatkan kembali, Dr. Mahathir sendiri pernah menyatakan tanah rizab Melayu ibarat menjadikan orang Melayu seperti kaum Red Indian di Amerika. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri sebelum ini, Abdul Hadi pula pernah membuat kenyataan untuk menghapuskan hak istimewa orang-orang Melayu jika PAS diberikan kuasa, walaupun mendakwa kenyataan tersebut disalah lapor beberapa tahun kemudian katanya. Jadi saudara-saudara, adakah kedua-dua pemimpin ini layak untuk benar-benar memperjuangkan proklamasi orang Melayu itu ataupun hanya bermotifkan politik semata-mata? Jadi ini pasti satu lagi isu yang panas. Dan saudara-saudara, persoalannya, apakah tindakan yang bakal yang mungkin boleh dikenakan kepada Tun Dr. Mahathir dan Hadi Awang? Adakah mereka boleh dikenakan di dalam akta hasutan untuk menggulingkan kerajaan, ataupun mungkin ada sesiapa yang fasih tentang ini? Adakah Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir boleh dikenakan tindakan dengan apa yang mereka lakukan hari ini? Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua yang saya amat hormati sekalian, sudah pasti kita menantikan apa perkembangan terkini
di mana setelah ada kabar angin ataupun desas-desus ingin menumbangkan kerajaan hari ini, ingin menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti ramai orang menantikan berita susulan ataupun menantikan maklumat terkini daripada kerajaan, daripada pembangkang. Walaupun ada cakap-cakap sebelum ini, PN sudah cakap 126 kerusi, manakala kita tahu kerajaan hari ini yang mendapat sokongan 148 kerusi. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, setelah kononnya ada 10 ahli parlimen Barisan Nasional ingin meletakkan jawatan, ada juga cakap-cakap 17 ahli parlimen Barisan Nasional dan PKR pun akan meletakkan jawatan. Ada juga cakap calon Perdana Menteri Hamzah Zainuddin lah, calon Perdana Menteri Muhyiddin Yassin lah, ada juga kata Hadi Awang lah calon Perdana Menteri untuk kerajaan baru akan datang. Jadi akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa yang benarnya, apa yang realitinya menurut Perdana Menteri sendiri, menurut beberapa pemerhati politik yang lain, mereka ataupun PN hanya bermimpi di siang hari, hanya mengigau dengan mempunyai kononnya kerusi yang cukup dan memulakan gerakan untuk tumbangkan Perdana Menteri. Sedangkan Sultan Ibrahim pun bertitah, sudahlah. Nah, jadi adakah mandat agung juga yang di Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan hari ini juga ingin diingkari, ingin dilanggar oleh gerakan ingin menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, akhirnya pengakuan yang paling mengejutkan ramai, akhirnya ahli parlimen BN tanda tangani perjanjian kerusi milik parti. Di dalam sebuah artikel melalui satu caption, tiada ahli parlimen BN mahu kosongkan kerusi. Nah, dengan begitu saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sudah sah. Tiada ahli parlimen dari Barisan Nasional, tiada, bukan satu, bukan dua, ini kan pula 10 ahli parlimen yang mahu meletakkan jawatan. Tiada, kosong. Maksudnya memang ahli parlimen Barisan Nasional ataupun satu blok BN, UMNO, tidak akan meninggalkan kerajaan hari ini. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini sudah pasti menjawab pertanyaan ramai orang. Betulkah ada 10 ahli parlimen Barisan Nasional mahu meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada PRK? Jadi itu semua tidak benar. Dalam artikel ini, semua ahli parlimen BN telah menandatangani perjanjian sebelum menjadi calon PRU ke-15 bahwa kerusi yang ditandingi adalah milik parti. Justru EMKT ataupun ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan dakwaan ada ahli parlimen daripada parti akan mengosongkan kerusi tidak benar sama sekali. Ya benar, tiada MP ataupun ahli parlimen BN yang mahu kosongkan kerusi. Maka parti UMNO BN berhak membawa hala tuju yang kami perlu akur. Kini bersama kerajaan perpaduan adalah pilihan. Pada Sabtu, pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri juga mengesahkan tiada ahli parlimen BN akan meninggalkan parti. Sudah pasti sokongan kepada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, sokongan kepada kerajaan perpaduan masih kekal kukuh dan teguh. Jadi tiada lagi cakap-cakap bahwa ada 10 ahli parlimen BN lah, ada 17 ahli parlimen BN lah mahu meletakkan jawatan. Tiada lagi, tuan-tuan dan bapak semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini menjadi jawaban yang tepat, jawaban yang pasti menutup mulut siapa sajalah individu ataupun pihak yang cakap-cakap ada ahli parlimen BN akan meletakkan jawatan untuk menyokong kerajaan baru yang bakal dipimpin oleh pemimpin yang akan datanglah. Nah, jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.